Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara, tetapi hari ini kita bersama dalam ruang bicara bahas. Dan sebelum saya memperkenalkan topik dan juga memperkenalkan tetamu-tetamu yang akan bercakap tentang isu ini ada sedikit pesanan ataupun okeylah saya katakan apa yang ingin kami capai sebenarnya melalui ruang bicara bahas ini seperti apa yang disebut oleh ataupun disampaikan kepada saya oleh penerbit iaitu saudara Suhaimi Muhammad. Ini RB Bahas ini merupakan satu platform baru sebenarnya dalam ruang bicara dan kami akan bawakan ahli-ahli yang berhormat dan juga mereka yang ada authority sebenarnya untuk membahaskan sesuatu isu semasa yang berkait rapat dengan kepentingan negara dan rakyat. Dan program ini bukanlah sebenarnya bertujuan untuk mencari siapa yang betul, siapa yang salah, tetapi yang penting ialah kita ingin mewujudkan satu perbincangan, satu perbahasan yang mungkin kita harapkan akan disampaikan secara ikhlas dan juga jujur. Dan kita biarlah sebenarnya kepada penonton-penonton yang merupakan rakyat untuk menilai sendiri apa pandangan dan juga pendapat mereka berkaitan dengan isu yang kita pilih. Baik, itu sebenarnya tujuan ruang bicara bahas. Baiklah, topik yang kita pilih hari ini di ruang bicara bahas, satu topik yang saya kira cukup menarik sebenarnya. Yang berhormat, buat apa untuk rakyat? Jadi kita ada 4 tetamu yang cukup hebat sebenarnya untuk bercakap tentang isu ini. Jadi kita ingin mengucapkan jutaan terima kasih terlebih dahulu kepada Yang Berhormat Datuk Seri Ahmad Faizal Azumu yang merupakan ahli Parlimen Tambun dan beliau juga baru-baru ini seperti mana yang kita ketahui telah pun dilantik sebagai penasihat khas PM. Jadi Datuk Seri, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Jadi apa khabar? Sehat, Alhamdulillah. Tahniah di atas pelantikan Datuk Seri sebagai penasihat khas Perdana Menteri. Satu tugas dan tanggungjawab yang saya kira cukup mencabar sebenarnya. Terima kasih, mohon doa restu daripada semua. Baik, dan kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seorang lagi tetamu iaitu Yang Berhormat Ustaz Dr. Haji Nik Muhammad Zawawi Saleh yang merupakan ahli Parlimen Pasir Putih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz sehat ya? Sehat, Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz kerana sudi bersama kita di ruang bicara bahas. Terima kasih banyak kepada ruang bicara. Ya. Kami cukup menghargai kehadiran Yang Berhormat Ustaz. Baik, kita ada seorang lagi tetamu iaitu Yang Berhormat Dr. Kelvin Lee Wet yang merupakan ahli Parlimen Bandar Kuching. Yang Berhormat Dr. Kelvin, apa khabar? Baik, apa khabar sana Datuk? Okey, semuanya okey. Di Kuching terutamanya macam mana? COVID-19 terkawal? Kesnya tinggi tapi kadar kematian masih rendah lah, tidak apa, masih terkawal. Saya bangga bila dengar bahawa proses imunisasi ataupun proses vaksinasi COVID-19 di Sarawak secara umumnya dikatakan berjalan dengan begitu baik dan lancar. Jadi mungkin ada komen sedikit daripada YB Kelvin. Ya, seperti yang kita tahu, kadar vaksinasi di Sarawak memang tinggi dan hampir 87% daripada populasi mendapat 1 dos vaksin ini. Jadi walaupun dengan kes yang tinggi tetapi kadar kematian dia sangat rendah. Malah hari ini tak ada kosong kematian. Jadi ini menunjukkan bahawa vaksin tu sebenarnya ada berkesan. Okey, saya gembira mendengar berita itu. Dan akhir sekali kita juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada seorang lagi yang berhormat sebenarnya. Dia ni saya anggap sebagai seorang YB yang cukup glamour sebenarnya. Jadi selamat datang kepada YB Tuan Ahmad Fahmi Muhammad Fatim, iaitu ahli Parlimen Lembah Pantai. Jadi YB, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya? Ya, cuma saya dalam kuarantin ni. Ada beberapa staf dekat pejabat. Kami ada pusat bakul makanan. Jadi ada ada beberapa orang staf yang positif. Jadi the whole office semua kuarantin. Saya berkuarantin dalam bilik ni. Nasib baik nak datang ke studio kami. Semoga selamat. Amin.
Amin. Okey, baik. Ini macam saya katakanlah merupakan topik yang cukup menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang, terutamanya dalam suasana yang sedang kita hadapi sekarang ini. Pandemik COVID-19, kedudukan ekonomi yang begitu mencabar dan sebagainya. Dan kita tahu rakyat cukup merasa gelisah dan mereka sekarang ini menumpukan sebenarnya meletakkan tumpuan, meletakkan harapan mereka kepada ahli-ahli parlimen, meletakkan harapan mereka pada ahli-ahli Dewan Undangan Negeri, wakil-wakil rakyat. Jadi mungkin menarik jugalah kalau kita dapatkan pandangan terlebih dahulu daripada Datuk Seri Ahmad Faizal sendiri. Barangkali Datuk Seri, bila kita bercakap tentang ahli-ahli parlimen ini, ramai yang ingin menjadi ahli parlimen sebenarnya, tetapi mungkin mereka tidak memahami tentang cabaran, tugas dan juga tanggungjawab yang diletakkan kepada ahli-ahli parlimen itu untuk menjadi ahli parlimen yang dihormati dan berwibawa sebenarnya. Datuk Seri. Terima kasih semua. Terima kasih pada soalan tu. Yang pertamanya, tentu sekali lah saya pun ramai di kalangan kita, waktu kita kanak-kanak dulu pun bila melihat ahli parlimen tu teringin nak jadi ahli parlimen. Mana apatah lagi kalau dah jadi ahli parlimen ni boleh memungkinkan kita menganggotai kabinet, menjadi menubuhkan kerajaan dan mentadbir negara. Namun sebenarnya hakikatnya tugas seorang ahli parlimen itu adalah amat besar dan tanggungjawab. Amanah yang dipikul itu begitu tinggilah bebannya. Dan selain daripada orang memahami bahawa ahli parlimen itu adalah lawmakers ataupun penggubal undang-undang, sentiasa dah perlu memberi pandangan mewakili rakyat untuk melulus ataupun menolak sesuatu orang undang-undang yang dibentangkan, ataupun ahli parlimen itu boleh dilantik untuk menganggotai kerajaan dan menjadi sebahagian daripada anggota pentadbiran kerajaan. Tetapi peranan yang lebih besar, lebih-lebih dalam waktu sekarang ni, dalam politik yang begitu dinamik, ialah peranan untuk menjadi pemimpin masyarakat di dalam kawasan yang beliau wakili, seorang ahli parlimen itu wakili. Jadi ini adalah satu tugas yang begitu besar. Contohnya di kawasan saya di Parlimen Tambun, kami mempunyai pengundi lebih 120,000 orang pengundi. Tetapi dari segi penduduknya mungkin lebih daripada 300, menghampiri 400,000 penduduk. Dan kita perlu memberi perkhidmatan kepada semua tanpa kita perlu pilih sama ada dia pengundi kawasan kita atau tidak. Jadi inilah perkara yang menjadi cabaran yang begitu besar, kerana setiap masalah rakyat itu adalah masalah ahli parlimen. Dalam masa menjadi seorang pemimpin kepada masyarakat, nak membawa komuniti itu ke arah mana, untuk sama ada kita nak memberi fokus dari segi keagamaan, pendidikan dan sebagainya. Ini adalah cabaran yang sangat besar. Saya mulakan di situ. Okey, menarik. Cuba kita dapatkan pandangan daripada Yang Berhormat Ustaz Dr. Haji Nik Muhammad. Barangkali Ustaz, sebelum seseorang itu ingin menjadi seorang wakil rakyat ataupun ahli parlimen, apa yang harus ada dalam dirinya? Keikhlasan bagaimanakah dan juga tanggungjawab apakah yang harus ditanam di dalam hati nuraninya sebelum menawarkan diri ataupun mungkin akan dipilih nanti untuk menjadi Yang Berhormat, untuk menjadi wakil rakyat, menjadi ahli parlimen. Tapi dalam hatinya itu harus ada apa sebenarnya, Ustaz? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Yang berbahagia pengurusi, ahli-ahli yang berhormat, ahli-ahli panel pada malam ini. Pertamanya, kalau dalam teks ajaran Islam meletakkan satu kaedah yang jelas, menjadi pemimpin ini adalah suatu amanah yang besar yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Dan di dalam Islam ini Allah Subhanahu wa taala melarang kita daripada mencari bebanan kepimpinan ini. Namun apabila kita dilantik menjadi pemimpin, kita mesti mempunyai keikhlasan yang benar-benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana keikhlasan, kejujuran dengan Allah, dia akan mencerminkan banyak aspek. Yang pertama sekali yang kita teguh, yang
bahawa kita akan bekerja untuk rakyat ini semaksimum mungkin, kerana kita terikat dengan ajaran Islam yang mengajar kepada kita semakin banyak amalan yang kita lakukan, semakin besar ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin banyak pengorbanan yang kita lakukan, semakin besar kita dengan Allah. Dan kita mesti meletakkan diri kita ini ada kaitan yang rapat di antara tugas yang kita sempurnakan itu dengan bagaimana cara kita bertugas yang diajar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Jadi sama sebagaimana ibadat yang lain, macam solat. Solat ini wajib, malas ke rajin ke wajib. Bagi kami menganggapkan bahawa kerja membantu rakyat ini adalah kewajipan yang sama wajib dengan sembahyang, puasa, zakat, haji dan lain-lain. Maka apa jua keadaan sekalipun kita mesti menghadapi perkara ini. Jadi ini adalah kunci yang sangat mustahak bagi sesiapa saja yang ingin memimpin, yang ingin mendampingi masyarakat. Mereka perlu faham kita bekerja ni untuk siapa. Okey. Baik, menarik yang berhormat Ustaz. Kita nak dapat pandangan daripada orang Sarawak dululah sebelum saya pergi pada yang berhormat Tuan Ahmad Fahmi. Barangkali yang berhormat Dr. Kelvin. Ini sesuatu yang penting juga Kelvin. Kita tahu bahawa situasi di Sarawak khususnya berbeza dengan situasi di Semenanjung. Itu hakikat yang harus kita terima. Jadi apakah cabaran hebat yang perlu dihadapi oleh wakil-wakil rakyat dan juga ahli-ahli parlimen di Sarawak khususnya jika dibandingkan dengan cabaran yang terpaksa pula dihadapi oleh wakil-wakil rakyat dan ahli parlimen di Semenanjung ini? Apakah ada perbezaan yang ketara sebenarnya? Dr. Kelvin? Terima kasih Datuk Syikawi, terima kasih atas soalan yang penting tadi dan juga terima kasih kerana menjemput saya ke ruang ini. Pertama sekali, memang sebagai ahli parlimen di Sabah dan Sarawak memang terdapat perbezaan kerana banyak kali isu yang kami nak bawa terutamanya di Dewan Parlimen adalah isu yang berbeza. Mereka yang mengalaminya di Semenanjung, mereka mungkin tak mengalaminya di Sabah dan Sarawak. Contohnya di Sarawak kita banyak kawasan pedalaman, kita banyak isu-isu yang pembangunan di mana basic amenities basic amenities tak ada air, tak ada elektrik, yang semua ni kita kena bawa ke Dewan Parlimen. Malah untuk bawa ke Dewan Parlimen untuk menentukan hala tuju dasar kerajaan yang sedia ada, kadang-kadang dasar yang ditentukan oleh kerajaan di Putrajaya mereka tidak boleh pakai lah, mungkin tidak praktikal digunakan di Sarawak maupun di Sabah. Jadi kami membawa dan mewakili suara rakyat di sini untuk memastikan semua dasar yang dibuat di Putrajaya adalah logik dan dapat digunakan di Sabah dan Sarawak juga. Untuk menjawab tadi, memang saya setuju dengan YB sebelum ini, tetapi bagi saya sebagai ahli parlimen, kita sebahagian daripada legislatif. Jadi tugas dan fungsi utama adalah pembuat dasar, terutamanya di peringkat persekutuan. Kita juga haruslah, kita sebagai ahli pembangkang, kita juga haruslah memberikan semak dan imbang kepada rangkaian undang yang dibentangkan oleh kerajaan dan juga termasuk pelanjawan, satu isu yang sangat penting tiap-tiap tahun. Dan satu lagi, kalau boleh saya, bagi saya peranan ahli parlimen, kalau kita melihat Perlembagaan Persekutuan dalam artikel 43.2, ahli parlimen juga berperanan untuk menentukan keabsahan sesebuah kerajaan. Jadi ini peranan yang bawah selain peranan yang dikatakan oleh YB yang lain tadi. Okey, kita dapatkan juga pandangan daripada YB Fahmi sendirilah mewakili Lembah Pantai, dan kita tahu perbezaan dan juga cabaran yang terpaksa dihadapi oleh YB terutamanya di Kuala Lumpur, di kawasan Selangor ini adalah sesuatu yang cukup mencabar sebenarnya. Tapi apakah YB Fahmi merasakan bahawa setakat ini peranan yang dimainkan oleh Fahmi sendiri dan rakan-rakan terutamanya di Lembah Pantai itu sendiri telah berjaya menyelesaikan banyak cabaran-cabaran yang terpaksa dihadapi oleh YB Fahmi sendiri? Terima kasih Datuk. Assalamualaikum, salam sejahtera. Memang kalau kita lihat kawasan macam Lembah Pantai, dia ada kawasan yang menganggap T20, kawasan D40, kawasan M40. Kita ada kawasan yang dibangunkan dengan agak baik. Kita ada kawasan kampung, kawasan PPR. Jadi memang rencam. Setiap kawasan, setiap kelompok ada keperluan dan kemahuan yang berbeza.
Jadi salah satu cabaran ialah bagaimana menyelesaikan masalah yang berbeza. Dan kadang-kadang orang ingat kalau orang yang duduk kat bangsa tu dia tak ada problem sangat. Tapi tak betul. Saya pernah dapat message tengah malam, ada seorang makcik ni kata, YB, my neighbor, the leaves from the house fall into my house. Can you help cut the tree? Allah, aunty, di tengah malam ni aunty, macam mana nak potong pokok kan? Tapi dalam isu COVID, saya nampak sebenarnya kesan yang paling agak serius ialah anak-anak yang tak dapat pergi sekolah, golongan yang anak muda yang tak dapat kerja ataupun yang hilang kerja, dan sebenarnya kesan orang yang ada bisnes dan tak boleh nak bayar sewa. Ramai yang datang memohon macam-macam bantuan. Jadi setakat ini alhamdulillah saya berjaya bersama dengan kawan-kawan kumpulkan dana sikit dan kita sediakan laptop ke tab ke bakul makanan dan macam-macam benda yang kita usahakan lah. Tapi isu yang saya nampak paling terkesan ialah bagi saya kesan COVID tu. Di kawasan Lembah Kelang sekarang ni kita tahu dan kita sedar angka dia sangat menggerunkan. Selangor dengan Kuala Lumpur is 50% daripada hampir setiap hari kes-kes positif. Jadi usaha untuk memberi suntikan vaksin yang lebih tinggi nampaknya berjaya, tapi kesannya kita cuma akan lihat seperti yang YB Kelvin sebutkan tadi later on. Mungkin jumlah kes dia kekal tinggi tapi jumlah kemasukan dalam hospital ICU tu berkurangan. Saya sangat terkesan sebab ramai kawan-kawan saya yang usia 40-an macam hari ni pun kita kehilangan Ketua Pemuda Amanah merangkap Ketua Pemuda Pakatan Harapan saudara Syazli Munir baru berusia 34 tahun. Saya kenal ramai kawan-kawan yang hilang sama ada mak ayah ataupun ahli keluarga ataupun sanak saudara kawan-kawan. Jadi dia bukan sahaja setakat kesan dari segi keuangan, pendidikan, tapi emosi juga. Saya nampak selepas ni salah satu perkara yang kita kena usahakan sebagai sebuah masyarakat ialah bagaimana untuk kita orang kata cuba atasi mungkin satu masalah emosi yang timbul akibat kehilangan yang begitu ramai. Kadang-kadang saya tengok kawan tu ada 4-5 orang kawan dia dah meninggal. Jadi sedih bila buka Instagram, bila buka Facebook kan. Jadi macam mana nak atasi kesedihan tu? Saya rasa itu akan menjadi salah satu perkara mustahak untuk kita sebagai sebuah masyarakat. Bila YB membangkitkan isu ini, barangkali ialah Datuk Seri, ini juga merupakan satu isu iaitu pandemik COVID-19 dan kemudiannya program imunisasi COVID-19 peringkat kebangsaan ataupun PIK. Dan rakyat sebenarnya berpendapat bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan sekarang ini memanglah bersesuaian dengan situasi semasa. Tetapi apakah secara ikhlasnya Datuk Seri masih lagi menerima barangkali rungutan-rungutan berkaitan dengan program imunisasi ini secara keseluruhannya, Datuk Seri, secara ikhlas? Saya berpandangan program yang dibuat oleh kerajaan melalui program imunisasi COVID kebangsaan PIK adalah bertepatan dan ini satu perkara yang sebenarnya dinanti-nantikan oleh semua rakyat. Kita nampak seperti yang disebut oleh Dr. Kelvin tadi di Sarawak keadaan begitu baik. Walaupun masih ada kes positif yang tinggi tetapi penurunan hampir 30% kes katil-katil di ICU menurun setelah mendapat vaksinasi yang begitu tinggi di sana. Alhamdulillah. Jadi kami melihat program ini perlu diperluaskan lagi. Program-program outreach perlu diperbanyakkan lagi. Ini antara keluhan daripada rakyat yang saya fikir yang boleh kita perbaiki secara bersama. Namun having said that, saya juga berpandangan bahawa kerajaan telah melakukan yang terbaik. Alhamdulillah sekarang ini program imunisasi kita antara yang terbaik. Dan ini perlu bukan boleh kita berhenti di situ saja, kita tambah baik lagi. Dan ini boleh dilakukan dengan kerjasama dari semua pihak. Ini adalah usaha kita bersama dan saya amat yakin sampai pada tahun ini juga, insyaAllah pada penghujung tahun ini dapat kita capai the so-called 80% herd immunity yang kita harapkan tu. Dan kita yakin perkara itu dapat kita capai. Namun
Kalau nak sebut tentang keikhlasan saya, pandangan saya tentang program ini, ianya amat baik, dan dengan usaha bersama semua ahli parlimen, kerajaan, we can do better, insyaAllah. Okey, cuba kita dapatkan pula pandangan daripada YB Ustaz Dr. Haji Nik Mohamad. Ini pun satu isu yang penting juga lah. Saya suka bila Ustaz di awal-awal program tadi menyebut bahawa apa yang harus difikirkan ataupun ada dalam hati dan diri seseorang itu sebelum mereka mengambil keputusan ataupun dipilih untuk menjadi yang berhormat, untuk menjadi wakil rakyat ataupun menjadi ahli parlimen. Tetapi saya nak kongsi satu pandangan juga YB Dr. Nik Mohamad. Ada yang mengatakan bahawa tak tahulah ini merupakan persepsi ataupun apa. Ada yang mengatakan bahawa kalau nak jadi kaya, mesti jadi ahli parlimen, macam dia jadi YB lah, sama ada ahli parlimen ataupun ahli Dewan Rakyat. Nak kaya perlu jadi YB. Betul ke YB? Saya tak dengar suara Dr. Nik Mohamad. Tak betul. Mungkin sebenarnya soalan ini kalau ditanya kepada semua panel YB, itu memang adalah tidak. pendapat yang tidak betul lah. Sebab dia ada dua keadaan. Kita lihat dalam sejarah pun kepimpinannya ada dua keadaan. Dengan kita nafikan ada pihak yang cuba mengambil kesempatan apabila memimpin negara. Yang ambil kesempatan. Yes, dia boleh jadi kaya. Dia boleh jadi kaya. Tetapi moral mereka ini sangat-sangat rendah dan kalau mereka mati pun rakyat tak akan sebut nama mereka selepas daripada mati kecuali benda-benda yang buruk. Jadi sebab itu isu kita memimpin ini, kita memimpin masyarakat ke arah yang baik. Sebab itu secara khususnya saya tidak pernah asingkan di antara kefahaman manusia, yakni ilmu, dan saya tidak pernah asingkan dengan aktiviti-aktiviti sebagai seorang ahli parlimen untuk rakyat. Di segi pembangunan fizikal yang perlu kena wujud. Dan kita perlu lonjakkan negara kita ini supaya negara kita lebih cepat menjadi sebuah negara maju. Jadi sebab itu semua YB ini dia kena fikir something yang baru, yang mampu membantu negara melonjakkan ekonomi dan seumpamanya supaya negara kita benar-benar realiti menjadi sebuah negara yang maju dalam tempoh yang kita tentukan. Dan dalam waktu yang sama kita perlu menerapkan masyarakat ini dengan kefahaman-kefahaman, yakni dengan ilmu-ilmu, supaya pembangunan yang selari di antara fizikal dengan mental ini dia berlaku secara stabil. Kalau pembangunan ini fizikal sahaja, negara akan hancur. Begitu juga kalau kita fokuskan kepada ilmu saja, kerohanian saja, negara tidak akan membangun. Jadi sebab itu kita kena fokus kepada dua aspek ini secara menyeluruh. Kita fokus dan perlu kita bina negara kita ini. Perlu kita kena ingat, membina negara ini mesti dibina oleh semua, daripada rakyat, daripada pemimpin pertengahan sehingga kepada pemimpin yang paling tinggi, iaitulah YB di dalam parlimen. Perlu kita bincang bersama, tak kiralah parti mana-mana apa semua sekali, pandangan macam mana. Kepentingan untuk kita bina negara ini adalah kepentingan bersama. Sebab kalau negara kita berjaya kita bina, semua kita akan memperoleh keuntungan, kebaikan, keselesaan, keamanan. Tapi kalaulah kita tidak fokuskan kepada benda ini, kalau negara kita ini jadi mundur, dia tidak membangun, semua dalam kalangan kita akan rugi. Sebab itulah saya sentiasa sebut bahawa ada benda yang boleh kita khilaf, dan khilaf, kita berkhilaf, berselisih ini, dia kita kena tengok secara positif. Kita kena handle benda ini. Tetapi dalam banyak keadaan kita perlu ingat bahawa ada perkara yang mesti kita kena bersatu.
Kita mesti bersatu, mesti bersama. Sebab apa? Benda yang baik begini, tentunya dia boleh memartabatkan negara kita dan kita mampu bersaing dengan negara-negara lain di peringkat antarabangsa. Dan ini kita kena sentiasa masukkan di dalam minda kita hari ini. InsyaAllah. Mungkin Dr. Kelvin, anda juga ada pandangan yang tersendiri dalam isu ini di YB. Saya sudah hampir 3 tahun cari YB, tapi tak kaya-kaya lagi. Makin miskin, simpanan saya memang semakin kurang. Mungkin masuk parti salah kot. Okay. Mungkin kita petik daripada apa yang disebut oleh Wabi Dr. Nick Muhammad Zawawi tadi, Dr. Kelvin. Apapun parti politik yang kita anuti itu adalah merupakan penglibatan kita dalam sesuatu parti politik. Tetapi dalam membuat keputusan demi untuk rakyat, bukankah penting sebenarnya semua parti politik ini bersatu sebenarnya dalam usaha untuk membantu rakyat? Ya, saya memang bersetuju dengan pendapat tadi. Dalam ada isu yang memang kita boleh berpolitik, kita mungkin ada perbezaan pendapat, kita mungkin ada perbezaan ideologi atau sebagainya. Tetapi kalau isu berkenaan dengan rakyat, terutamanya dengan COVID-19, kita kena cari satu mungkin jalan penyelesaian, satu persetujuan atau keputusan bersama untuk memastikan negara terus maju. Seperti yang dikatakan oleh Wabi tadi, jika isu negara berjaya, kita semua dapat merasai kesannya. Tetapi untuk ini berlaku, sebenarnya bagi saya, medan yang paling penting adalah di parlimen. Dan di parlimen haruslah dibuka, tidak haruslah dikekang, tidak haruslah ada pengekangan untuk kita sebagai ahli parlimen walaupun di pembangkang atau mana-mana untuk membawa pendapat kami untuk berbahas dan juga berbincang tentang dasar-dasar atau hala tuju negara yang sepatutnya untuk menangani pandemik ini. Jadi memang ada pihak yang mengatakan masa itu kami bertelagah lah, macam bergaduh lah, jerit-menjerit di parlimen. Tetapi bagi saya, kita kena bezakan aksi bertelagah ini dengan semangat untuk membawa isu yang penting ke Dewan. Kerana kita kena faham, dah hampir 7 bulan Dewan Parlimen ditutup. Banyak isu yang kami bawa, banyak suara rakyat yang kami wakili. Kami nak bawa, kami nak tanya kerajaan dan kerajaan kena jelaskan. Contohnya, isu darurat dan ordinan darurat ini. Ada pihak yang katakan kenapa kita bazirkan masa untuk bawa isu darurat ini sedangkan kita kena bincang COVID. Tapi bagi saya, isu pokok, isu darurat ini adalah isu pokok. Ia ada kesan terhadap semua sektor dalam kesihatan maupun ekonomi, sosial. Sebelum kita tangani atau bincang secara substantif tentang langkah seterusnya, kita kena tangani isu pokok tersebut. Dan jika kita tidak diberi peluang, jika ada soalan yang kita tanya tak diberi masa untuk tanya, kita lah kena cari jalan untuk memastikan isu itu dibawa ke Dewan Parlimen. Jadi persoalan yang kita boleh saya ulang sini. Saya potong. Saya rumuskan cepat. Jadi persoalannya kita harus tanya, jika ada isu yang penting yang melibatkan kepentingan awam dan speaker tidak benarkan kita berbahas atau menteri tidak menjawab, adakah rakyat yang memberikan tanggungjawab kepada kita, nak kita mendiamkan diri, aku dengar saja, ataupun cuba sedaya upaya kita untuk memastikan kerajaan mendengar dan menjawab isu tersebut. Baik, Dr. Kelvin, sebelum saya dapatkan pandangan daripada YB Fahmi, daripada apa yang YB Kelvin sebut, apakah dalam usaha untuk di Dewan Rakyat dianggap sebagai Dewan yang mulia sebenarnya, Dr. Kelvin, itu diperakui sebenarnya. Tetapi perlukah ahli-ahli parlimen sendiri dalam membahaskan sesuatu isu, sesuatu perkara yang dibangkitkan di dalam parlimen itu, bukankah perbahasan itu harus berjalan dengan bersih, menggunakan perkataan-perkataan yang tertib dan sebagainya, dan tidak perlu mencerit, tidak perlu menggunakan perkataan yang dianggap kurang ajar dan sebagainya. Jadi pandangan Dr. Kelvin dalam isu seperti ini, apakah itu sesuatu yang susah untuk dikawal sebenarnya? Bagi saya memang saya bersetuju bahawa kita kena jaga budi bahasa kita. Jadi memang saya tidak dapat mengawal semua orang daripada perkataan-perkataan yang mereka gunakan, tapi saya dapat kawal sendiri-sendiri. Oleh itu masa saya berbahas, saya cuba gunakan perkataan-perkataan yang berbudi, perkataan-perkataan yang tidak kesat ataupun bagi saya tidak bertanggungjawab lah. Tetapi saya nak bawa isu-isu penting dari segi dasar, tetapi kita, seperti saya katakan tadi, kita kena bezakan
walaupun mungkin suara tinggi sikit, tetapi ini kerana kita bersemangat nak bawa isu, kerana didengar kita nak tutup mikrofon tu lah. Itu yang kita kena bezakan. Mungkin Fahmi, apakah YB Fahmi setuju dengan apa yang disebut oleh Dr. Kelvin tu? Apakah itu sebenarnya pendekatan yang sememangnya berlaku dalam perbahasan di Dewan Rakyat, khususnya macam-macam tip suara yang tinggi, suara yang kasar. Apakah itu sudah menjadi satu amalan yang biasa sebenarnya dalam Dewan Rakyat? Ya, kalau kita tengok konsep Dewan Rakyat ya sebagai sebuah dewan yang mewakili rakyat yang terbanyak, ni adalah 220 sekarang, tapi sebelum ni 222 orang yang perlu mewakili 32-33 juta orang. Jadi semestinya mereka rencam ya dan pelbagai sama ada kerenah, watak, latar belakang, dan bagi saya itu mewarnai pentas demokrasi di Malaysia, dan kita harus akui dia memang seeloknya dia bersifat mulia. Memang kita ada peraturan mesyuarat yang tak membenarkan kita menggunakan kata-kata yang biadab, yang seksis, yang resis, yang kesat ya. Itu ada peraturan-peraturannya. Tapi kadang-kadang dia orang bukan termakan lah. Kadang-kadang memang bersemangat betul lah kan. Nak. Jadi bezanya Parlimen Malaysia dengan banyak parlimen yang lain. Kalau kita tengok setengah parlimen yang lain, mereka bergaduh sampai betul-betul bergaduh kan. Ada yang angkat kerusi lah baling, syukur dekat Malaysia kerusi ni berat. Jadi tak boleh nak diangkat. Ada ahli parlimen yang boleh minta tukar tempat duduk mereka, tapi nak angkat kerusi tu susah. Ya. Jadi apapun yang sebenarnya yang paling penting ialah dia ada beberapa perkara lah kalau kita tengok ya. Usaha ataupun ikhtiar daripada Yang Berhormat speaker contohnya untuk mengawal, memberi ruang. Sekiranya perasaan itu tidak terkawal, mungkin ada something else ya yang mungkin speaker kena jemput ahli-ahli parlimen untuk duduk bertemu supaya diselesaikan ya apa-apa perbezaan pandangan supaya perjalanan sidang itu kurang bermasalah. Saya lihat sebenarnya apa yang berlaku dalam Dewan, dia mungkin hanya 1/10 daripada interaksi yang berlaku di keliling di luar Dewan. Tapi masih dalam kawasan parlimen. Dan bagi saya, kita nampak hanya yang berlaku apa yang terakam dalam video ya yang disiarkan. Tapi sebenarnya banyak juga yang berlaku. Contohnya, kita ada banyak jawatan kuasa. Kita dulu sebelum ni, kalau sidang biasa kita ada kamar khas. Ya, jadi itu sebenarnya tempat-tempat di mana ahli-ahli parlimen mungkin tak marah-marah pada antara satu sama lain kan, tapi diorang duduk untuk buat kerja. Ya, jadi bagi saya haraplah satu hari nanti parlimen boleh bersidang lebih daripada sekarang ni, mungkin dalam 56-70 hari dalam setahun. Tapi seeloknya lebih banyak ya. Kadang-kadang bila kita dengar masalah yang dihadapi, terutama dalam sidang khas yang baru-baru ni, masalah yang dihadapi rata-rata yang disebut yang dibangkitkan oleh ahli-ahli parlimen dari Sabah terutamanya, itu bagi saya satu perkara yang sangat serius. Tapi bila ahli parlimen minta lebih masa, akhirnya apa yang SP cakap, apa yang dipertua cakap, tolong diam boleh tak? Jadi bagi saya itu sepatutnya kita selesaikan dengan baiklah. Bagi masa sikit. Bukan selalu ya, isu vaksin kan penting, tapi apakah daya dah jadi macam tu. Okey, mungkin Datuk Sri ingin juga memberi komen tentang apa yang disebut oleh kedua-dua YB kita sebelum ini. Silakan. Ya, terima kasih. Saya melihat ramai di kalangan kami ahli-ahli parlimen yang telah membawa perkara-perkara penting di parlimen, terutama sekali baru-baru ni dalam sidang khas kita nak berbincangkan tentang masalah pokok, masalah kita bersama pandemik COVID-19 ni. Contohnya beberapa ahli parlimen termasuk daripada pembangkang yang telah memberi pandangan-pandangan cukup baik yang boleh kita fikirkan bersama dan boleh diaplikasikan dalam pentadbiran kerajaan. Tetapi saya bimbang jika sidang parlimen ini digunakan sebagai satu pentas persembahan. Apabila dalam masa yang sama, apabila ramai ahli parlimen memerlukan masa untuk berhujah dan memberikan pandangan, tetapi
banyak juga masa yang digunakan untuk bertengkar dengan speaker Dewan. Every morning kita habis sejam lebih untuk membincangkan perintah-perintah tetap yang digunakan. Jadi ini saya berpandangan walaupun isu itu seperti yang disebut oleh Dr. Kelvin, isu penting, isu pokok, namun dia tidak boleh kita tinggalkan pula usaha yang nak kita buat bersama ini untuk sama-sama memikirkan cara mana kita nak keluar daripada kemulut pandemik ini. Jadi dia dua perkara. Benar kita perlu beri ruang yang lebih, tetapi dalam masa yang sama ahli parlimen juga tidak boleh menggunakan sidang parlimen di Dewan yang mulia itu sebagai satu pentas persembahan untuk kita kobar-kobarkan lagi semangat para pendukung kita nak menunjukkan kita lah yang paling berani di Dewan dan sebagainya. Tetapi saya lihat kita ada ahli-ahli yang berhormat daripada pembangkang seperti dari Lebah Pantai dan juga daripada Kuching ini yang sentiasa saya lihat kalau di Dewan bercakap dengan penuh hemah. Dan inilah yang kita harapkan daripada ahli-ahli parlimen yang lain juga. Okey, barangkali Dr. Nik Muhammad Zawawi ini pun pentinglah seperti apa yang disebut oleh Datuk Seri. Dewan Rakyat itu seolah-olah sebagai pentas persembahan. Kalau begitulah apa yang ditakrifkan, persembahan bagaimanakah sebenarnya yang kita perlukan daripada ahli-ahli parlimen kita? YB. Ya. Terima kasih Datuk. Parlimen adalah satu tempat yang sangat mustahak, satu tempat yang boleh kita gubalkan segala-galanya dan kita boleh bentuk negara kita ini bermula daripada parlimen. Kalau kita boleh menggunakan parlimen ini dengan cara yang sebaik mungkin, kedua-dua pihak, sama ada kerajaan, pembangkang, kita boleh guna sebaik mungkin untuk kita membina negara kita, dia adalah suatu yang terbaiklah. Namun sebagaimana yang kita maklum, untuk kita membentuk satu pasukan di dalam parlimen itu satu benda yang sangat sukar. Tentunya dia akan ada beberapa individu yang dia menggunakan parlimen di atas satu nama, tetapi sebenarnya yang tersirat di sebalik daripada itu dia ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain. Ini yang menyebabkan kekecohan berlaku di dalam parlimen. Imma daripada pihak kerajaan, imma daripada pihak pembangkang, dia ada kadang-kadang suatu benda yang lain. Dia cakap benda lain untuk ni, tetapi di belakang dia ataupun dalam hati dia ada benda yang lain yang tersirat. Jadi isu ini kita kena ubah. Dalam negara kita kena ubah dan kita tak boleh belajar dengan banyak negara-negara ketiga sebagaimana disebut paling kursi apa sekali. Ini tak pertama tu. Dan perbincangan dalam parlimen ini kalau boleh kita bincang. Kira siapa kerajaan, ahli parlimen ini dia kena tegur juga kerajaan, dia tak boleh nak telan gitu, kena tegur. Tetapi bila kita tegur, biarlah kita ada alternatif. Kita kata ini tak berjaya, okey, yang berjayanya cadangan kita macam mana? Kalau kita sebut gagal, yang tak gagal tu macam mana? Kalau kita sebut pandemik COVID-19 yang melanda negara kita ni, kerajaan gagal begini-begini. Okey, kita cadangkan dengan jujur, dengan ikhlas, apa agenda yang perlu dibuat oleh KKM sebagai contoh yang belum lagi dibuat sekarang ini. Kalau kita berkata dia senang, ini gagal. Macam kita komen sebuah rumah, bila kita masuk rumah dah siap. Kita kata kenapa pilih air macam ni, kenapa dapur macam ni. Memang senang. Tapi biarlah kita ada satu alternatif yang berkesan apabila kita bercakap. Sebab kalau kita tengok parlimen-parlimen di negara-negara yang maju, negara-negara yang maju, mereka handle parlimen mereka ini sangat hebat. Maknanya pembangkang kerajaan dalam banyak perkara dia kena bersatu. Dalam banyak perkara, kita selisih. Perselisihan ini untuk kita mencari noktah yang penting. Yang ni kata A, yang ni kata B. Okey, bincang.
Mana yang lebih rasional? Kalau katakanlah A ni datang daripada pembangkang, semua pihak kena terima. Saya berpandangan begitu, kita kena terima. Mana yang baik mesti diterima. Kalau mana yang tidak baik, kita tolak. Bukan bermakna kita tolak dalam bentuk permusuhan, kita tolak dalam bentuk yang rasional. Okey, benda ni kita kata ini yang terbaik. Sebab setiap pandangan kita manusia ni memang ada kita buat pandangan. Tapi pandangan daripada kita mungkin rasional dalam masa seminggu, tak rasional dalam masa sebulan, tak rasional dalam masa setahun. Jadi sebab itu perselisihan pendapat ni penting. Cuma kita mesti mencari titik ataupun noktah yang terbaik untuk negara, untuk ummah dan untuk semua pihak. Ini yang sukar. Sebab sifat manusia kadang-kadang bila dia bercakap, dia anggap dia seorang je betul. Ini sifat semula jadi yang sukar. Tapi kalau kita nak bina negara kita, kita kena buang, kikis benda ini. Dan maknanya tak boleh. Kita tak boleh dalam hidup kita ni, kita hanya mengatakan apa yang kita kata ni betul. Dan ciri-ciri yang seumpama ini kalau kita tengok masih ada di dalam parlimen kita, masih ada. Dan kita kena berjuang lah. Kena berjuang supaya terutamanya generasi muda. Generasi muda ni kena bawa hala tuju yang berbeza. Berbeza. Pembangkang ke siapa, saya pun lama duduk di bangku pembangkang lama. Dan bukan saya nak tabik diri saya, na'udzubillah, tapi saya bercakap tu setiap kali bila saya bercakap ini macam ni tak berapa elok. Yang paling eloknya sekian kita kena buat. Orang terima pandangan daripada kita, alhamdulillah. Orang tak terima, masya-Allah. Tapi keterbukaan itu mesti dua pihak. Daripada kerajaan terbuka, daripada pembangkang pun kena terbuka. Kena terbuka. Jadi itu sangat mustahab lah. Faham. Baik, saya nak beralih kepada apa yang sedang kita bincangkan juga. Ini pun penting, Yang Berhormat, buat apa untuk rakyat. Jadi ini pun perkara yang perlu kita beri perhatian serius. Kita tahu prinsip perjuangan ahli-ahli politik kita, iaitu rakyat didahulukan. Kita juga selalu terdengar tentang slogan yang disebut, iaitu kepimpinan melalui teladan. Ada cadangan sebenarnya Datuk Seri, kadang-kadang gelaran yang berhormat itu pun menjadi persoalan yang menarik juga. Mereka kata kenapa tak ditukar sebenarnya? Apakah perlu menggunakan gelaran yang berhormat itu? Kenapa tidak gunakan gelaran yang berkhidmat saja kalau kita bercakap berkhidmat untuk rakyat? Kerana mereka mengatakan bahawa bila sebut yang berhormat itu seolah-olah kita mencipta satu ruang ataupun satu gap di antara rakyat dan ahli parlimen ataupun wakil rakyat. Mereka kata kalau dulu senang aja nak jumpa wakil rakyat atau ahli parlimen, tetapi bila jadi yang berhormat dah susah, mesti jumpa dulu pegawai khas dan sebagainya. Jadi ini pun mainan di kalangan rakyat sebenarnya. Apakah pertukaran itu kalau dibuat mungkin akan memberi satu impak yang mungkin lebih positif kepada rakyat? Saya tak tahulah pandangan Datuk Seri. Saya fikir tak perlu, kerana tafsiran ataupun panggilan yang berhormat ini sebenarnya hanya di dalam persidangan Dewan. Kita menghormati setiap satu daripada ahli-ahli yang telah dipilih oleh rakyat di dalam Dewan yang mulia. Maka kita memanggil sahabat-sahabat kita daripada yang mewakili satu-satu kawasan parlimen itu sebagai yang berhormat bagi kawasan berkenaan, menunjukkan penghormatan kita kepada rakyat yang mereka wakili. Jadi itu tidak ada masalah. Masalah yang berlaku ialah apabila seorang ahli parlimen itu menganggap dirinya seorang yang berhormat. Ini akan jadi masalah. Jadi saya, bagi diri saya sedar diri saya yang mana tanggungjawab dan bebanan yang ada pada saya sebagai ahli parlimen itu amat berat. Maka saya tidaklah terlalu menitik beratkan tentang panggilan yang berhormat berkenaan, tetapi apa yang boleh saya lakukan dalam tempoh tanggungjawab itu diberikan kepada saya. Di dalam penggal kita terpilih itu, kita lakukan yang terbaik untuk kita bawa seperti yang saya sebut daripada awal rancangan tadi, bagaimana kita boleh memimpin masyarakat, bukan sekadar memberi perkhidmatan, tetapi kita juga mahu memimpin rakyat kita keluar daripada, kalau ada golongan miskin, keluar daripada kepompong kemiskinan. Bagaimana kita nak menaikkan
tahap pendidikan anak-anak di dalam kawasan kita. Bagaimana kita nak meningkatkan syiar agama, ataupun nilai-nilai agama di dalam diri dalam masyarakat berkenaan. Ini yang perlu kita fikirkan tentang sama ada nak dipanggil yang berhormat, yang bekerja dan sebagainya. It doesn't matter. Kalau panggil yang bekerja tetapi akhirnya dia mencuri, tak guna juga. Kalau panggil dia apa juga tetapi kalau sikapnya berbeza daripada apa yang sepatutnya beliau seorang pemimpin itu buat, saya fikir tak kena juga. Jadi don't worry sangat tentang panggilan yang berhormat ataupun yang bekerja, yang berkhidmat. That's not the issue. Isunya ialah bagaimana kita sama-sama nak bekerja. Okey, Wabi Fahmi, satu isu yang menarik juga lah apa yang disebut oleh Datuk Seri. Yang penting untuk sesuatu ahli parlimen ataupun ahli Dewan Undangan Negeri adalah menjaga kehendak dan juga kepentingan dan juga kewajikan rakyat di kawasan mereka. Bagi Wabi Fahmi sendirilah, saya tahu anda banyak melakukan memberikan bantuan kepada penduduk-penduduk di lembah pantai dan sebagainya. Anda dapatkan pandangan ikhlas apakah peruntukan yang diberikan oleh Kerajaan Persekutuan untuk setiap kawasan parlimen itu mencukupi di ketika ini ataupun sebenarnya memerlukan lebih banyak peruntukan dan juga bantuan daripada Kerajaan Persekutuan untuk diberi kepada rakyat jelata? Ya, yang ni saya rasa macam YB Dr. Nik Zawawi sebelum ni pernah berada dalam pembangkang, sekarang dalam kerajaan. Saya dengan Dr. Kelvin sebelum ni dalam kerajaan, sekarang dalam pembangkang. Datuk Seri Pejas sebelum ni kerajaan, sekarang kerajaan. Jadi memang kita dah merasai ada dengan tak ada. Bagi saya sebenarnya kita kena kembali kepada parlimen tu. Peruntukan untuk ahli parlimen sepatutnya datang melalui parlimen, bukan melalui Perdana Menteri. Yang sekarang kami dapat ni adalah ihsan daripada Perdana Menteri. Oh, alhamdulillah. Tapi itu menjadi senjata sebenarnya. Senjata yang tak sepatutnya berlaku lah. Maksudnya, dia bukan peruntukan khas daripada Perdana Menteri, tapi ia adalah dana yang disalurkan melalui parlimen itu sendiri. Bagi saya itu yang terbaik supaya semua ahli parlimen, tidak kira pembangkang ataupun dari pihak kerajaan, penyokong kerajaan mendapat jumlah yang sama. Kalau kita lihat sekarang ni, terutama dalam keadaan COVID, ramai yang datang berjumpa saya memohon bantuan bukan setakat bakul makanan. Mereka perlu untuk bayar hutang, untuk bayar sewa, untuk bantu anak beli tab, macam-macam keperluan. Kalau ada yang masuk hospital bukan pasal COVID, pasal isu-isu yang lain. Jadi saya lihat pada ketika rakyat sangat memerlukan bantuan berbentuk keuangan, kebanyakan ramai daripada ahli parlimen semestinya terpaksa menggunakan duit sendiri. Saya pun selalu tiap-tiap bulan simpanan saya memang sikit je lah. Hampir everything disampaikan kepada warga dekat lepas pantai. Dan harapan saya ialah satu hari nanti kita dapat bawa satu reformasi ke parlimen, membolehkan ahli-ahli parlimen menerima jumlah yang equal, yang sama rata untuk kita membantu. Sama ada nak beli bakul makanan ke, nak bantu anak-anak dapat tuition ke, supaya kita betul-betul dapat menyantuni dan menyelesaikan masalah rakyat. Halo, Dr. Kelvin. Tak apa. Dapat dengar suara saya, Dr. Kelvin? Okey, boleh. Okey, silakan. Pandangan Dr. Kelvin tentang isu peruntukan ini. Apakah Dr. Kelvin juga merasakan perkara yang sama seperti apa yang disebut oleh YB Fahmi? Memang saya bersetuju dengan apa yang dikatakan oleh YB Fahmi tadi. Seperti yang dikatakan tadi, pernah kami merasai bagaimana di kerajaan dan juga di pembangkang. Dan sekarang musim COVID ini bagi saya telah memberikan satu mungkin catalyst lah untuk kita melakukan reformasi yang penting ini di parlimen. Kerana seperti yang dikatakan oleh Fahmi tadi, dulunya peruntukan ini di-weaponize lah, digunakan sebagai senjata untuk menarik orang mungkin untuk menyokong kerajaan atau tidak. Yang bagi inilah isu pokok yang melanda ketidakkestabilan politik di negara kita dan itu haruslah ditangani dan satu cara untuk tangani adalah untuk memberikan satu peruntukan yang sama kepada semua ahli parlimen dan ini tidak datang kepada poket kami. Akhirnya ia disampaikan terus kepada rakyat juga. Seperti Fahmi katakan tadi, banyak
terutamanya musim COVID ni memang orang merana susah datang ke telefon YB, saya tak ada duit untuk beli susu, untuk beli pampers untuk anak-anak. Hari itu saya ada pergi ke satu rumah lah, ada seorang ibu di telefon saya, dia ada 3 anak, seorang bayi, seorang berumur 1 tahun 3 atau 4 bulan. Beliau telah beritahu saya tak ada duit nak beli susu. Oleh itu saya bagi minuman Cordial Oren untuk anak 1 tahun itu minum. Bila saya dengar tu, teruk. Sebab ini sepatutnya tidak berlaku. Maka kami tak ada peruntukan pada masa itu, 300,000 masa itu baru masuk lagi. Kami terpaksa gunakan duit sendiri untuk beli makanan, untuk beli susu, pampers, yang itu semua bukan murah, tapi untuk menolong mereka yang susah, terutamanya pada masa ini. Jadi bagi saya, ini harapan saya, COVID-19 ini dijadikan sebagai pengajaran, mungkin satu katalis untuk reformasi parlimen, untuk memberikan satu peruntukan yang sama kepada semua. Ya, YB dah berbicara. Jadi Datuk Sri mungkin ingin memberi komen tentang apa yang disebut. Saya nak komen tentang perkara itu kerana saya amat bersetuju, kerana saya faham tentunya susah bagi ahli-ahli parlimen pembangkang nak bagi perkhidmatan kepada rakyat, terutama sekali waktu kesusahan rakyat yang begitu memuncak sekarang ni akibat perintah kawalan pergerakan, tak dapat berniaga, tak dapat bekerja dan sebagainya. Tapi ironinya saya harap sahabat-sahabat yang berada di sini kita satu hati, kerana masalah yang kita hadapi ialah apabila kita ada kepimpinan, contohnya waktu saya sebagai Menteri Besar di dalam Pakatan Harapan dulu, apabila saya nak memberi bantuan ataupun peruntukan sama rata dengan semua ahli-ahli Dewan Undangan Negeri di Perak pada ketika itu, rakan-rakan daripada Parti Keadilan Rakyat dan juga Parti DAP tidak bersetuju. Ironinya pula apabila saya menjadi Menteri Besar kepada Perikatan Nasional waktu pandemik COVID-19, saya memberi sama rata kepada semua adun-adun kerajaan dan juga kepada adun pembangkang. Waktu itu DAP dah jadi pembangkang di negeri Perak. Tetapi akhirnya saya ditolak oleh mereka yang bekerjasama dengan kerajaan sekarang, dan akhirnya apabila ditandatangani CISA berkenaan, mereka masih tidak dapat peruntukan yang sama seperti yang saya dapat sebagai adun jenderang. Jadi apa yang saya dengar tadi daripada Pantai dan juga daripada Kuching, ini kalau boleh kita buat dalam erti kata yang sebenar di negeri Selangor, di Pulau Pinang, alhamdulillah, saya amat yakin ini adalah perkara yang baik untuk semua rakyat. Terima kasih. Bila Datuk Seri sebut tentang persoalan itu, ini menariklah bila dilantik sebagai penasihat khas kepada Perdana Menteri, mendengar komen-komen daripada YB kita di program Ruang Bicara Bahas ini. Barangkali jalan mudah sekarang ini sekurang-kurangnya Datuk Seri boleh mengenengahkan apa yang dibangkitkan ini kepada yang tentunya, tentu sekali, dan ianya telah pun dimulakan dengan pemberian buat permulaannya RM300,000 ini, dan saya percaya jika ada keperluan untuk rakyat, tentunya kerajaan akan sentiasa mencari jalan untuk membantu. Okey, YB Lembah Pantai, anda memberi isyarat untuk menyatakan sesuatu. Silakan. Saya rasa kita dah belajar, sebab tu tadi saya sebut ada di antara kita yang pernah berada di sana dan sekarang di tempat yang berbeza, ada yang di sana dan masih di sana, ya. Jadi berbezanya sekarang yang saya cuba katakan tadi ialah accountability di peringkat parlimen, kebertanggungjawabaan di peringkat parlimen itu berbeza daripada peruntukan yang disalurkan oleh Perdana Menteri. Kita mesti pisahkan kuasa yang ada pada Perdana Menteri itu terlalu banyak. Ya, itu memang saya rasa dulu Datuk Seri Peja pun bersama dalam isu ni. Kita mesti beri lebih banyak kuasa kepada parlimen, sebab parlimen itu adalah suara rakyat, dan akhirnya mesti ada accountability, mesti ada keabsahan, mesti ada kebertanggungjawaban, seperti yang tertera pada perkara 43/3 Perlembagaan Persekutuan. Itu mungkin pandangan akhir saya. Terima kasih. Pandangan terakhir seringkas-ringkasnya daripada YB Dr. Nik Muhammad Sawawi. Silakan YB. YB sekalian. Saya menyokong sebagaimana yang sahabat saya YB Fahmi, YB Dr. Kelvin sebut tentang kesamaan. Dan benda ini waktu saya jadi pembangkang dahulu pun kita bangkitkan perkara ini. Cuma saya nak supaya dia menjadi praktikal.
Itu maksud saya. Biar betul-betul dia ni berlaku dalam negara kita Malaysia. Jadi untuk proses supaya agenda ini mendapat tempat di dalam parlimen, dia perlu ada keserasian di antara kerajaan dengan pembangkang. Sebagaimana yang saya sebut tadi, maknanya agenda yang kita bawa ini biar betul-betul benda yang baik kita terima, benda yang tak baik kita tolak. Dan maknanya pembangkang dia bangkang benda-benda yang munasabah. Benda-benda yang munasabah. Jadi benda yang tidak munasabah yang sepatutnya kita berjuang bersama, maaflah saya sebut macam contoh isu COVID-19. Jadi kalau kita hentam sana hentam sini, dia sukar. Dia akan jadi sukar sebab semua yang duduk dalam parlimen ini manusia. Ada hati, ada perasaan, Perdana Menteri ada perasaan, semua ada perasaan. Jadi bila kita bertembung terus di antara pembangkang dengan kerajaan, dia akan jadi satu gap yang sangat tebal, menyebabkan akhir sekali dia akan berlaku satu situasi sebagaimana sebelum daripada ini. Sebelum daripada ini, maknanya bila sebut pembangkang ini tidak diberi apa-apa keistimewaan. Bahkan pernah saya sebut dulu, bila saya sebut sepatutnya pengagihan ini berlaku dengan adil. Selama je menteri-menteri sebut, kalau nak adil, berpindahlah mari sini supaya lompat. Supaya lompat. Jadi, tapi alhamdulillah dalam sesi ini, alhamdulillah Perdana Menteri bila kita bincang apa semua sekali, dia dengan murah hati memberi kepada wakil-wakil rakyat keseluruhannya 300,000 untuk bela rakyat. Dan saya rasa kalau kita bergerak lagi move ke hadapan lagi, insya-Allah saya yakin kita rokan. Sebab kalau kita nak rombak ke semuanya, saya rasa sukar. Cuma kita pergi step by step, insya-Allah kita akan mencapai target sebenar, insya-Allah. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada semua tetamu kita yang cukup hebat bagi saya. Terima kasih kepada yang berhormat Datuk Seri Ahmad Fazal Azumur. Terima kasih kepada yang berhormat Ustaz Dr. Haji Nik Muhammad, yang berhormat Dr. Kelvin Yi Li Wen, dan juga kepada yang berhormat Tuan Ahmad Fahmi Muhammad Fatih. Satu perbincangan yang menarik sebenarnya, walaupun dalam masa yang agak suntuk, tetapi insya-Allah kita akan bersama lagi dalam ruang bicara bahas ini di masa-masa yang akan datang. Sehingga kita jumpa lagi. Salam hormat dari kami semua di Bernama TV. Jumpa lagi.